Okey, sekarang kita sedang direkod Jadi kita akan mulakan pengajian kita malam ini insya-Allah taala. Sambung pengajian pada minggu lepas. Tuan-tuan dah ada kitab semua Kita mengaji Nukhbatul Fikr dulu ya. Kita masih belum masuk Nuzhatun Nazar. Ada orang nak masuk lagi kejap Masuk lambat jadi payah ganggu kita. 7 orang setakat ni okey. Kita masih dalam rangka pengajian kitab Nukhbatul Fikr, matan asal bagi Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita tak mengaji dia punya syarah Nuzhatun Nazar. Bila dah habis Nukhbatul Fikr, insya-Allah taala kita akan mula undur balik U-turn kepada Nuzhatun Nazar. Ini syarah yang ditulis oleh muallif sendiri, Syekh Al-Hafiz Ibn Hajar insya-Allah. Kenapa? Kaedah dia panggil sahibul bait adra bima fih. Tuan rumah lebih mengetahui apa yang ada dalam rumah. Jadi tuan rumah kita inilah Ibn Hajar Asqalani. Beliau sudah tentu lebih mengetahui apa maksud daripada matan yang beliau tulis. Jadi kita sambung pengajian minggu lepas. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Minggu lepas kita berhenti di wasa'alani ba'dul ikhwan an ulakhisa lahul muhimma min zalika ajabtuhu ila su'alihi raja'a al-indiraji fi tilkal masalik. Fasa'alani ba'dul ikhwani. Jumpa tuan-tuan. Matan saja. Jumpa Maulana, jumpa. Jumpa. Selepas amma ba'du fa inna tasanif, lepas tu fasa'alani ba'dul ikhwani. Minggu lepas kita dah masuk separuh, kita nak habiskan malam ni. Okey, kalau dah jumpa alhamdulillah. Jadi fasa'alani ba'dul ikhwani an ulakhasa lahul muhimma min zalika. Telah meminta setengah daripada ikhwan. Ikhwan jamak kepada akhun. Ikhwan makna saudara-saudara yang dimurad di situ adalah ba'du tilmis, setengah tilmis, setengah daripada anak murid kepada Al-Hafiz Ibn Hajar. Dia minta request untuk meringkaskan an ulakhisa. Diringkaskan baginya, bagi matan Nukhbatul Fikr ini al-muhimma, perkara-perkara yang penting, menyimpulkan tajuk-tajuk yang penting sahaja, min zalika, yakni daripada subjek tersebut. Subjek mustalah hadis ini simpulkan, ringkaskan tentang perkara-perkara yang penting saja. Okey, ada orang masuk. Soleh Ahmad. Okey. Assalamualaikum Ustaz Soleh. Kalau nak cakap buka mic lepas tu tutup balik. Okey, telah meminta kepada aku setengah daripada ikhwan untuk aku menyimpulkan, meringkaskan daripadanya perkara-perkara yang penting daripada tajuk ataupun subjek. Fa ajabtuhu ila su'alihi, lalu aku menjawab terhadap permintaannya. Fa ajabtuhu makna aku setujulah untuk meringkaskan daripada apa yang sulit. Raja al-indiraji fi tilkal masalik. Raja al-indiraji fi tilkal masalik. Dengan berharap, dengan harapan supaya apa? Al-indiraji fi tilkal masalik. Jadi kalau kita mengaji dari segi nahunya, raja'an di situ mansub binaz'il khafid. Dia dibaca mansub lah. Orang tak mengaji Arab tak apa, dengar dulu. Orang dah mengaji Arab dia fahamlah. Raja dibaca mansub, raja'a, raja al-indiraji. Asalnya dia dimansubkan disebabkan apa? Binaz'il khafid. Dia asalnya dia adalah apa? Dia khafid, yakni majrur, bagi bawah. Jadi al-indiraju itu alif lam di situ kalau kita mengaji dia panggil alif lam iwad, gantian kepada mudhaf ilaih. Asal ibarat dia li raja'i indiraji fi masalikil musannifin li usulil hadis. Tuan-tuan catatlah dia punya asal ibarat
Roja al-indiraji itu asalnya apa? Li roja il-indiraji, bagi harapan untuk memasukkan daku. Li rojai, dengan harapan indiraji, supaya memasukkan daku ni, musannif kita ni, fi masalikil musannifin, di dalam jalan-jalan para penulis kitab, li usulil hadis. Jadi Ibnu Hajar ni dia sambil dia meringkaskan kitab ini, dia berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, doa dia mudah-mudahan kitab dia ni masuk di dalam golongan orang-orang yang menulis kitab berkenaan dengan usulul hadis. Itu doa beliau lah semasa menulis kitab ini. Okey, habis itu kita masuk pada fa'aqulu al-khabru imma an yakuna lahu turkun bila adadin muayyanin aw ma'a hasrin bima fawqa al-isnaini aw bihima aw biwahidin. Saya baca sampai habis. Fal awwalu al-mutawatiru al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutihi. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب وكلها سوى الأول أحاد. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أهوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. Itu dia punya matan lah. Dia punya matan. Jadi pelajar-pelajar tu sepatutnya tak perlu lagi belajar kitab ni. Kitab tinggi jugalah. Mutawassit lah kitab ni. Ustaz Saleh dah buka, tak apalah. Jadi pelajar-pelajar ni ada kitab tak matan, ada tak depan? Ada pelajar-pelajar, saya serius sikit lah. Orang-orang jangan marah lah kalau saya serius. Kalau ada pelajar tak boleh, saya serius sikit. Kadang-kadang dia orang main cokek sana, cokek sana. Saya tegur dia orang jangan rasa. Baik. Fa'aqulu, lalu aku berkata. Fa'aqulu, lalu aku berkata. Jadi fa'aqulu tu dia panggil fa fasihah, yang mana jawab kepada syarat mahzuf. Fa'aqulu, syarat mahzuf, yakni syarat yang tersembunyi di situ. Syarat dia punya apa? Iza kana al-amru kama zukira, kalaulah urusan seperti mana yang disebut, fa'aqulu, lalu aku berkata. Itu maksud dia. Iza kana al-amru kama zukira fa'aqulu. Fa'aqulu makna aku berkata. Siapa berkata? Tuan pengarang kitab lah, musannif Al-Hafiz Ibn Hajar. Dia kata al-khabru imma an yakuna lahu turkun bila adadin. Khabar itu dia ada banyak jenis. Dia bagi wajah hasar. Kalau kita mengaji dia panggil wajah hasar. Wajah hasar di sini sama ada khabar tadi terdapat baginya jalan-jalan sanad yang banyak bila adadin muayyanin, tanpa membataskan kepada bilangan tertentu. Khabar ni, kita faham matan dulu. Kita pergi syarah satu-satu. Kata khabar ni sama ada khabar tadi mempunyai bilangan sanad yang begitu banyak tanpa diletakkan bilangan yang tertentu. Tak kata perawi mesti ada 5, mesti ada 10, mesti ada berapa. Itu pertamanya. Ataupun khabar tadi ma'a hasrin, dengan pembatasan bilangan tertentu. Dia ada dua pula situ. Mula-mula kita bagi dua. Yang tak ada batasan dalam bilangan tertentu dan yang ada batasan dalam bilangan tertentu. Kemudian yang ada batasan bilangan tertentu pula dia bagi dua pula. Au ma'a hasrin bima fawqal isnain, dengan batasan barang yang lebih daripada dua. Perawi dia tadi mestilah lebih pada dua. Maknanya 3 ke atas. Lebih pada 2 makna perawi tadi mestilah lebih pada 2, 3 ke atas. Au bihima, dia bagi 3 pula. Yang ada batasannya bagi 3 pula. Pertama, yang lebih daripada 2, 3 ke atas.
berapa 3, 5, 10 selagi mana tak capai kepada tahap hadis yang paling tinggi sekali, hadis mutawatir. Au bihima, ataupun perawi tadi bihima makna apa? Ataupun kedua-duanya. Au bihima, ataupun perawi tadi, bilangan tadi mestilah yaridu bi isnain, mestilah ada dengan dua orang perawi. Ada dua orang perawi. Au biwahidin, ataupun perawi itu ada satu saja. Tengok tak? Tuan-tuan kalau mengaji apa dipanggil carta minda kan? Saya tak sempat siapkan carta minda. Jadi khabar ini dilihat daripada sudut sampai kepada kita ni ada 4. Satu jenis khabar yang mana tidak ditentukan bilangan perawi dia. Tidak ada batasan yang tertentu. Itu khabar mutawatir. Nanti lepas ni dia perincikan. Itu khabar mutawatir. Ataupun khabar yang mana ditentukan dia punya batasan bilangan perawi dia. Kemudian dia bagi 3. Yang kedua ni bagi 3. Yang ni yang ditentukan bilangan dia, batasan dia bagi 3. Pertama, batasan dia mestilah lebih daripada 2. Ma fawqal isnain, yakni lebih daripada 2, 3 ke atas. Itu dipanggil khabar masyhur. Dia kena 3 ke atas. Perawinya 3 ke atas. Itu dipanggil khabar masyhur. Dan yang kedua, perawinya 2. 2 orang perawi. Paling kurang 2 orang perawi pada satu-satu tabaqah ataupun generasi, paling kurang 2 orang, itu dipanggil khabar aziz. Dan yang ketiga, perawinya seorang saja. Kolek-kolek seorang-seorang je. Daripada minal ibtida ilal intihad, daripada awal akhir seorang-seorang saja. Itu dipanggil hadis aziz. Hadis aziz. Gi lagi. Nanti kita undur balik kepada syarah satu-satu. Fal awwalu, yang pertamanya, apa maksud yang pertamanya? Yakni khabar imma an yakuna turqun bila adadin dia. Baginya ada jalan-jalan sanad tanpa bilangan yang tertentu. Itu yang pertama, al-awwalu. Yakni apa? Al-mutawatiru, dia adalah disebut hadis mutawatir. Yang pertama tu tanpa ada batasan apa perawi dia. Nanti kita bincang satu-satu. Apa maksud hadis mutawatir, apa maksud hadis masyhur, apa aziz. Dan kita dah belajar dah sebelum ni. Dalam Baiquniyah kita belajar, dalam Khairul Usul kita dah belajar, dalam Munawatul Mawrith dah belajar. Ini cuma kita ingatkan lagi. Jadi yang pertama, apa maksud fal awwalu? Fal awwalu yakni khabar yang mana tidak ditetapkan bilangan perawi dia. Tak ada kata kena 10, tak kata kena 12, tak kata kena 40, tak ada. Itu dipanggil mutawatir. Al-mufidul ilm. Ini dia jadi bincang tentang hukum dia sebenarnya. Hukum mutawatir, dia memberi faedah ilmu yaqini. Hadis mutawatir ni, dia akan memberi faedah ilmu yaqini bisyurutihi, dengan ada syarat-syarat dia lah. Nak jadikan satu hadis itu hadis mutawatir, perlu ada syarat-syarat dia lah. Wasani, yang kedua merujuk kepada mana? Yang kedua ni merujuk kepada perawi dia ada batasan. Ada bagi 3 pula kan situ. Yang ada batasan tu, ada bilangan tertentu, sama ada dia 3 ke atas, tak boleh kurang daripada 3 ke atas, dia panggil apa? Wasani masyhur. Dia adalah masyhur. Wa huwal mustafizu ala ra'yi, dan dia juga adalah dipanggil hadis mustafiz. Hadis masyhur ni ada 2 nama. Ada yang dipanggil masyhur, dan pada satu pendapat di sini makna pendapat ba'dul fuqaha, setengah fuqaha mengatakan dia juga dipanggil mustafid. Hadis mustafid. Hadis masyhur dan mustafid ni setengah pendapat kata dia sama saja. Nanti kita hurai dia punya hubungan dua ni. Wasalis, as-salis dipanggil hadis aziz. Mana salis tadi? Yang mana setiap tabaqah mesti ada paling kurang 2. Walaupun tabaqah lain ataupun generasi lain dia lebih dari 2, 3, 5, 10, tapi at least paling kurang dia akan ada 2. Wasalis al-aziz, itu hadis aziz. Ini saya baca matan saja baru. Nanti kita undur balik. Walaysa syartan lis-sahih khilafan liman za'amahu, dan tidaklah menjadi syarat bagi hadis sahih khilafan, berkhilaf bagi mereka ataupun orang-orang yang menyangkakannya. Baru masuk tu. Muhammad Azwan tak payah masuk lah. Minggu lepas lah masuk lambat dah. Lain kali masuk awal sikit bang ganggu orang tengah ngaji. Kalau rasa lambat tak payah masuk.
Ada orang saya boleh tegur direct, tak apa, dia tak rasa hati. Ada orang tak boleh. Budak ni saya tegur direct je. Kali ni saya dengar tak ni Azwan? Kita tengok short-short. Okey. Baik. Fal awwalu mutawatir. Yang kedua hadis masyhur ataupun mustafid. Yang ketiga dia panggil hadis aziz. Dan dia kata tidak menjadi syarat bagi sahih. Kenapa ada setengah golongan orang, siapa golongan ini? Ba'dul fuqaha. Siapa mereka itu? Khususnya Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai, dia kata apa? Nak jadi satu hadis itu syarat nak jadi syarat bagi satu hadis itu hadis sahih, dia mestilah hadis itu hadis aziz. Apa maksud hadis aziz? Mestilah paling kurang kena ada 2 orang perawi meriwayatkan hadis tadi. Liman za'amahu. Itu masuk liman za'amahu, bagi orang yang menyangkanya. Siapa? Abu Ali Al-Jubai. Dia menyangka untuk list sahih, untuk menjadi hadis sahih perlu ada 2 orang perawi. Warabi' alal gharib. Yang keempat adalah hadis gharib. Apa maksud hadis gharib? Adalah hanya perawi, satu orang saja perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Daripada awal sampai akhir, zaman sahabat seorang, zaman tabi'in seorang, zaman tabi'in seorang, dan sampai itu seorang saja. Kalau ada begitu dipanggil hadis gharib. Wa kulluha, dan kesemuanya. Semua kita sebut tadi, ada berapa semua? Aziz, cuba sebut ada berapa semua? Jadi berapa dah semua? Mutawatir 1. Cuba jawab sikit. Orang ngaji hari-hari ni. Tak jumpa dah lubang speaker kat mana? 4. Bagus. 1 mutawatir. Yang kedua masyhur. Yang ketiga aziz. Yang keempat gharib. Jadi dia kata sini warabi' gharib wa kulluha siwal awal. Semuanya keempat-empat tadi melainkan yang awal. Melainkan awal maksudnya melainkan mutawatir. Dia panggil apa? Ahadun. Dia panggil khabar ahad ataupun dia panggil hadis ahad. Ada? Yang pertama saja dia panggil khabar mutawatir. Adapun hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib, ketiga-tiga disebut khabar ahad ataupun hadis ahad. Dan setiap satu tu boleh dipanggil khabar wahid. Yakni hadis aziz boleh dipanggil khabar wahid. Hadis masyhur dipanggil khabar wahid. Hadis gharib boleh dipanggil khabar wahid. Gabungan tiga-tiga ni dipanggil khabar ahad. Khabar ahad itu punya jamak dia ataupun hadis ahad. Dan setiap satu digelar khabar wahid. Itu istilah dia. Boleh tuan-tuan? Nanti saya akan ulang nanti. Okey, kita pergi kepada undur balik. Fa'aqulu, aku berkata, al-khabru imma yakuna turqun bila adadin muayyanin. Khabar sama ada terdapat baginya jalan sanad bila adadin muayyanin, tanpa bilangan yang tertentu. Jadi musannif rahimallahu taala Ibnu Hajar di sini, beliau memulakan kitab beliau istilah hadis ini dengan perkataan khabar. Sekarang kita nak pergi sedikit sebanyak tentang tahqiq tentang perkataan khabar ni. Dia tak sentuh banyak. Nanti kita sentuh dalam dia punya syarah nanti. Jadi berkenaan dengan khabar, apakah hubungan khabar? Apakah hubungan khabar dengan hadis? Jadi berkenaan hubungan ta'alluqat di antara khabar dengan hadis ni ada 3 pendapat. Pertama, khabar dengan hadis ini di sisi muhaddithin, indal ulama azal fan, khabar dengan hadis ni muradif. Apa maksud muradif? Seperti mana erti khabar, begitu juga erti hadis. Maknanya kalau disebutkan hadis itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Setiap perkara yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perkataan, baik dari segi perbuatan, baik dari segi takrir, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kitab lain ditambah sifatan, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil hadis. Jadi seperti mana makna hadis, begitu juga makna khabar. Itu panggil muradif. Nisbah pertama khabar dengan hadis adalah panggil apa? Muradif. Apa maksud muradif? Seperti mana makna hadis, begitu juga makna khabar. Makna boleh disebut khabar, dalam masa yang sama boleh juga disebut hadis. Apa maksud hadis? Setiap perkara yang disandar, dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
baik dari segi perkataan, perbuatan dan takrir penetapan Nabi SAW, dan juga apa itu segala perkataan, perbuatan dan takrir yang dinisbahkan kepada sahabat, kepada tabi'in juga dipanggil apa? Panggil hadis dan khabar. Mana hadis dan khabar ni dia mempunyai makna sama. Mana bila sebut hadis atau khabar dia tiga-tiga. Qaul, fi'il, takrir Nabi, sahabat dan juga tabi'in. Begitu juga khabar mempunyai makna muradif. Itu pertama. Hubungan yang kedua, khabar dan hadis. Dikatakan hadis barang apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari segi fi'il, dari segi perbuatan, perkataan dan takrir. Manakala khabar pula yang dibawa oleh selain Nabi SAW. Jadi yang dibawa oleh para sahabat dan para tabi'in. Nampak tak beza? Maka hubungan yang kedua ni disebut sebagai hubungan tabayun. Tabayun makna berkhilaf. Khabar lain, hadis lain. Kalau tadi sama. Kalau sebut hadis dia adalah qaul, fi'il, takrir Nabi, sahabat dan juga tabi'in. Bila sebut khabar pun makna yang sama. Tapi makna yang kedua tabayun lain. Kalau sebut hadis dia hanya merujuk kepada apa? Apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari segi fi'il, perkataan dan takrir daripada Nabi SAW. Manakala khabar pula yang dibawa mari dari segi fi'il, dari segi perbuatan, dari segi perkataan dan takrir selain daripada Nabi. Yang ini siapa? Sahabat dan tabi'in. Dan yang ketiga, hubungan dia panggil hubungan umum wa khusus mutlak. Kalau kita mengaji mantik dia panggil umum khusus mutlak. Yakni bila sebut khabar dia adalah umum. Bila sebut khabar dia adalah umum, tapi bila sebut hadis dia adalah khusus kepada Nabi SAW saja. Maknanya bila kita sebut khabar dia juga memberi makna hadis, tapi bila sebut hadis dia hanya khusus tertentu kepada makna perkataan, perbuatan, takrir Nabi SAW saja. Maka dengan sebab itu, setiap hadis adalah khabar, tapi tidak semestinya khabar itu hadis. Itu umum khusus mutlak. Seperti mana setiap gagak itu hitam, tidak semestinya setiap hitam itu adalah gagak. Jadi siapa khusus di sini? Gagak ke hitam? Gagak itu khusus. Setiap gagak itu mesti hitam. Tapi hitam itu umum. Setiap hitam itu tak semesti gagak. Ada hitam di sini. Asrul hitam, pakai baju hitam. Tak semesti gagak. Jadi hitam itu umum. Begitu dalam konteks ini, khabar itu umum. Bila sebut khabar, dia adalah fi'il, adalah perkataan, adalah takrir, sahabat, Nabi, sahabat dan tabi'in dan selain daripada itu. Tapi bila disebut hadis, perkataan, fi'il, takrir, rujuk kepada Nabi SAW. Jadi setiap hadis itu khabar, tidak semestinya setiap khabar itu adalah hadis. Itu tiga hubungan di antara khabar dan hadis. Tuan-tuan take note, nanti tuan-tuan boleh takrar balik. Itu sedikit berkenaan dengan khabar. Kemudian, imma yakunu turkun, khabar, kenapa dalam syarah disebut, kenapa musannif tadi, Al-Hafiz bin Hajar dia menggunakan khabar, dia tak guna hadis. Dalam syarah dia kata liyakunu ashmala, supaya apa? Supaya dapat merangkumi, meliputi semuanya. Kalau sebut hadis saja mungkin fit kepada Nabi SAW saja, perkataan, perbuatan dan takrir Nabi SAW. Tapi kalau sebut khabar dia merangkumi semuanya. Sebab itulah musannif menggunakan khabar berbanding hadis. Tengok ulama tuan-tuan. Dalam pemilihan perkataan pun bukan main-main. Bukan mari petik kat kedai kopi macam tu saja tuan-tuan. Nak pilih perkataan tu pun dia fikir bagaimana dia punya mantiknya, bagaimana hubungan dia, kaedah dia, semua. Hebatnya ulama kita ni. Fa'aqulu al-khabru imma an yakuna lahu turqun, sama ada baginya banyak jalan-jalan sanad. Turqun adalah jamak kepada tariqun. Turqun makna jalan-jalan. Ini dimasukkan ini jalan sanad. Jalan sanad banyak perawinya. Ataupun yang kedua,
bila adadin muayyanin dalam sanad yang banyak tanpa bilangan yang tertentu. Tanpa bilangan tertentu. Maka kalau bilangan tanpa bilangan tertentu itu dia panggil hadis tadi hadis mutawatir. Perawi dia tak payah sebut berapa-berapa. Yang pentingnya begitu banyak sekali. Dia ada syarat dia, nanti saya sebut. Dalam syarah ni dia sebut 2 syarat. Ada 4-5 syarat lagi. Syarat pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni hadis yang paling sahih sekali atas dunia ni. Hadis mutawatir. Azwan ada ke tu? Kalau letak gambar saja sengih tu. Jawab sikit. Kalau ada jawab labbaik Azwan. Azwan jawab. Labai. Alhamdulillah. Takut letak gambar saja pergi makan, pergi minum mana. Buka lah gambar smart tu. Ya. Kau duduk dengan bini sebelah. Mana tengah apa permission satu kali juga minat alam setting of that. Esok saya nak tanya ni apa mengaji ni, bukan buka saja. Saya nak tanya apa mengaji. Tak boleh jawab nanti denda kena belanja kedai kopi. Okey, tengok. Terusnya. Okey, tutup. Okey, baik. Mutawatir tadi dia ada beberapa syarat dia untuk menjadikan hadis itu sebagai hadis mutawatir. Paling kurang dalam syarah ini disebut 5 syarat. Pertamanya, syarat pertama hadis mutawatir tadi sanad dia mestilah banyak, dan banyak tadi tidak ada bilangan tertentu, ghair mahsur, tanpa bilangan. Begitu banyak, itu syarat yang pertama. Dan yang kedua, perawi tadi begitu ramai yang meriwayatkan hadis tadi sehingga akal yang sihat ni kata mustahil kalaulah mereka semua bersepakat di atas tipu dan dusta. Ramainya duk mari riwayat benda yang sama ni, begitu ramai sekali. Secara adatnya, secara adatnya kita tak boleh kata mereka bersepakat di atas dusta meriwayatkan hadis tadi. Ini secara adatan, ini mustahil adat. Bukan mustahil akal. Akal kata boleh lagi orang pakat ramai-ramai. Kan? Pakat ramai-ramai. Macam tuan-tuan ni lah buka kan. Buka kamera, ada yang tutup kamera tu. Kan? Akal kata semua ada. Apa ni? Adat kata mesti ada, tapi akal kata mungkin pergi makan ke, pergi minum ke. Begitu juga. Syarat pertama perawi begitu ramai sekali tanpa adadun ma'in, tanpa bilangan yang tertentu. Yang kedua, perawi tadi begitu ramai sehingga akal yang sihat secara adatnya mengatakan mustahil mereka ini bersepakat di atas dusta. Ramai tak ramai perawi tadi. Sehingga secara adat akal kata, secara adatnya kita kata tak mungkin mereka ini berdusta. Syarat yang ketiga, kaifiat ini. Apa maksud kaifiat ini? Maknanya perawi begitu ramai tanpa adat yang tertentu. Yang kedua begitu ramai sehingga adatnya kita kata mereka tak mungkin berdusta. Mestilah min ibtidaihi ila intihai. Mestilah ada kaifiat ini, mestilah ada pada setiap tabaqah. Mestilah ada pada setiap generasi. Tak boleh pada generasi sahabat je begitu ramai orang meriwayatkan, tiba-tiba jalan generasi tabi'in tak ramai orang meriwayatkan. Tak cukup. Maka tak boleh jadi syarat hadis mutawatir. Itu syarat yang ketiga. Kan? Syarat keempat, penghujung riwayat tadi mestilah dia amar mahsus. Penghujung riwayat tadi dia mestilah satu urusan perawi dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan amar mahsus. Maknanya sama ada dia dengar ataupun dia dengarlah atau dia lihat. Lihat saja dia tak dengar pula. Maknanya dengan amar mahsus, bukannya amar fikir dah. Bukan dengan satu urusan nazari, fikir dah. Maknanya dia dengar sendiri, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat nombor 5, syarat sini dia ditetapkan oleh Ibn Hajar sendiri. Dia kata, dengan khabar ini si sami', yakni si sami', orang yang kita meriwayatkan hadis ini kepada dia, itu dipanggil sami'. Dengan kita meriwayatkan khabar ini, si sami' akan mendapat ilmu yaqin. Itu tambahan Ibn Hajar. Maknanya setiap perawi kan, Abu Hurairah contoh ambil daripada Nabi, tabi'in ambil Abu Hurairah, tabi'in ambil daripada tabi'in, kemudian sampailah kepada
orang yang terakhir tu, orang yang tak kisahlah, pada setiap tabaqah, pada setiap generasi samik tu bila dengar hadis ini, dia akan memberi ilmu yaqin. Ilmu yaqini. Walaupun syarat kelima itu syarat idhafah, syarat yang ditambah oleh musannif. Kenapa? Di sisi jumhur tak perlu pun syarat kelima itu. Syarat kelima tu memang tak perlu dah. Kenapa? Bila cukup syarat keempat tu, bila cukup syarat 4 syarat itu sudah tentu dia akan memberi faedah ilmu yaqin. Okey, itu tambahan Ibnu Hajar. Jadi tuan-tuan, hadis mutawatir ni apa yang nak bagi tahu? Dia tidak ada penetapan ataupun pembatasan bilangan perawi yang tertentu. Tetapi ada setengah ulama yang mana mereka letakkan bilangan. Ada, kalau dalam syarah ni tuan-tuan boleh baca, ada yang meletakkan bilangan mestilah 4, ada yang kata 5, ada yang kata 7, ada kata 10, ada kata 12, ada kata 40, ada kata 70 dan selain daripada itu. Tapi mereka menetapkan bilangan-bilangan itu pun mereka istinbat daripada Al-Quran dan hadis juga, para ulama ni. Yang kata mesti 4, mereka kias. Yang kata 4 tadi, mereka ni kias kepada saksi asy-syahadah ala syahadah. Syahadah ala syahadah. Orang yang menyaksikan waktu telah syahadah ke belum? Perlu ada 4 orang saksi. Mereka kias kepada saksi zina kan. Zina pula ada 4 orang saksi, mereka kias pada itu perlu ada 4 orang. Okey. Ada yang kata 5. Yang kata 5 mereka kias kepada bilangan li'an. Orang yang melaknat, suami isteri melaknat satu sama lain, dia kena ada bilangan 5. Yang kata 7, dia kata langit ni ada 7. Bumi ada 7. Dia istinbat kata pula. Yang kata 7, kemudian yang kata 12 itu dia kata air mata air Musa fajasat min husnata asyarata aina, air mata air keluar 12. Yang kata 70, wattakhaza Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, ayat tu kata telah mengambil Musa akan kaumnya sebanyak 70 lelaki, telah memilih oleh Musa 70. Ada ulama yang menetapkan bilangan, tapi yang pastinya dia tak termasuk dalam syarat. Syaratnya tak kisahlah, yang pentingnya perawi itu mesti ramai. Ramai pula tak ada bilangan tertentu. Yang penting ramai tadi sehingga adatannya kita kata tak mungkin mereka ini boleh berdusta, bersepakat sehingga mereka berdusta. Faham tak tuan-tuan? Itu di antara syarat hadis mutawatir. Jadi khulasahnya dia tak perlu adat bilangan yang muayyin, bilangan yang tertentu. Boleh setakat itu insya-Allah? Kalau boleh kita InsyaAllah. boleh. InsyaAllah boleh. Baik. Au ma'a hasrin bima fawqal isnain, ataupun dengan batasan bilangan. Batasan bilangan bagi 3. Ma'a hasrin bima fawqal isnain, yang lebih daripada 2. Barang yang lebih daripada 2. Ini perawi tadi mestilah lebih daripada 2 orang perawi. Apa maksud lebih daripada 2? Mestilah 3 dan ke atas. Salah satu fasaidan. 3 dan ke atas. 3 dan ke atas tu sampai mana takat dia? 3, 4, 5 sampai mana? Selagi mana tak sampai tahap mutawatir. Itu penghujung dia. Selagi mana hadis itu perawi dia begitu ramai tapi tak sampai tahap mutawatir, dia lebih daripada 3, dia telah menjadi hadis masyhur. Mestilah dia lebih daripada 3. Yang penting dia bukan 2, dia lebih pada 3. 3, 4. Dalam satu tabaqah dia pergi sampai 10. Satu tabaqah pergi pada 12 tapi tak sampai kepada mutawatir. Dan pada tabaqah lain at least paling kurang dia kena 3. Dia iktibar di sini pada at least. Al-aqal, al-iktibar al-aqal. Iktibar dia pada yang paling kurang. Pada setiap tabaqah, pada setiap generasi. Tabaqah ni dia lebih khusus pada generasi. Contoh generasi tabi'in kan. Tabi'in, mereka yang pernah melihat sahabat, beriman dan melihat sahabat dan mati dalam keadaan beriman. Itu tabi'in. Tabi'in pula dia bagi 3 tabaqah. Dalam satu generasi tabi'in tu ada 3 tabaqah. Ada sirarul tabi'in, tabi'in yang dia panggil kecil lah.
Tabi'in kecil maknanya dia tabi'in sighar tabi'in. Yang kedua mutawassit min tabi'in, tabi'in mutawassit. Yang ketiga kibarut tabi'in, tabi'in yang umur yang dah lanjut. Mereka sempat dengan sahabat yang besar-besar, sempat dengan Abu Bakar, sempat dengan Uthman, dipanggil kibarut tabi'in. Jadi dalam generasi tabi'in sendiri paling kurang ada 3 tabaqah. Ada ulama letak 4-5 tabaqah dalam Durus Tirmizi itu, dia letak sampai 5-6 tabaqah dan tabi'in saja. Jadi kalau kata hadis masyhur ini, dia mestilah 3, dia mestilah lebih daripada 2, makna 3 ke atas. Dalam setiap tabaqah tu walaupun dia lebih 10, 12, 15, selagi mana tak sampai tahap masyhur, dan paling kurang dia pergi, paling kurang dia kena ada tak kurang daripada 3. Kalau dia pergi kurang daripada 3 masuk 2, dia tak jadi hadis masyhur dah. Dia jadi hadis aziz. Dia jadi hadis apa? Hadis aziz. Itu hadis masyhur. Au bihima, ataupun hadis tadi dengan bilangan yang dibataskan, bihima yakni bi isnaini faqat, perawinya dengan 2 orang saja. Au biwahidin, ataupun perawinya dengan seorang saja. Jadi fal awalu mutawatir. Mutawatir tadi al-mufidu lil ilmi al-yaqini, dia akan memberi faedah ilmu al-yaqin. Okey, sini kita nak bahas sikit. Mutawatir ni dia akan memberi faedah dulu, dah kecoh dulu masalah dengan Ustaz Muhaizat dulu. Tuan-tuan ingat tak? Ustaz Muhaizat dia keluarkan statement bahawa hadis ni zon je pun, dia kata kan. Hadis ni bukan benda perkara zon saja, bukan perkara yakin pun. Itu perkataan yang tak cermat lah. Perkataan yang tak tepat lah. Kalau kita mengaji ni, sebab likulli fannin rijal, setiap fan itu ada rijal dia. Jadi jangan kita bermudah-mudah ikut faham kita saja. Ini bahas inilah. Jadi hadis mutawatir ni dia mufidul yaqin. Dia mufidul ilmu yaqin. Dia akan memberi faedah yaqini. 100% jazam. Kalau ngaji akhirat dia jazam. Dia tak ada zon-zon dah. Kalau khabar ahad tadi nanti dia baru ada ulama kata yaqini, ada ulama kata zon, ada ulama kata lain. Tapi kalau hadis mutawatir tak ada zon-zon. Dia memberi faedah ilmu yaqin. Ilmu yaqini dia panggil. Bila sebut ilmu yaqini, maka terkeluarlah kalau kita mengaji kan. Dia ada fasal, dia ada ta'rif. Kemudian fasal tadi mengeluarkan daripada ta'rif. Bila sebut ilmu yaqini, maka terkeluarlah ilmu nazari. Apa maksud ilmu nazari? Apa maksud ilmu nazari? Ada orang masuk tu. Memang nak tanya apa? Ilmu yakin tu ijma' ulama ke? Ya, ilmu yakin. Nanti kita tengah masuk ni, relax dulu. Kita tengah bahas nanti dulu. Jangan gaduh pecah baju sebelum sampai sungai Dah rapat dengan sungai baru pecah baju, tidak awal-awal nampak telur dah. Okey. Kita bahas mufidul ilmu yaqin. Jadi kita bahaskan bila sebut ilmu yaqin ni akan terkeluarlah ilmu nazari. Ilmu nazari. Pernah dengar tak ilmu nazari? Ilmu yaqin ni, ilmu badihi, ilmu yaqin ni ilmu yang mana terang dah 1+1 2. Al-asma fawquna, langit atas kepala kita, itu meyakini. Tak perlu kepada apa? Tak perlu kepada fikir nazar. Tak perlu nazar. Nazar ni daripada nazar. Nazar makna teliti, renung dulu. Faham tak tuan-tuan? Itu ilmu yaqini ataupun ilmu badihi. Jadi bila sebut ilmu yaqini, maka terkeluar ilmu nazari. Ilmu yaqini disebut juga ilmu daruri. Ilmu daruri. Daruri kenapa? Alladhi yuttaru al-insan ilaih. Kenapa? Ilmu daruri ni insan terpaksa kepadanya, insan terpaksa untuk menelan dan menghadamnya. Bihaitsu la yumkinu naf'uhu, sehingga sekira-kiranya tak boleh nak tolak. Contoh tadilah 1+1, tak boleh nak tolak 1+2 lah. Al-asma fawqana, langit atas kepala kita, boleh tolak? Tak boleh. Langit di bawah kita. Tak boleh nak tolak. Itu ilmu daruri ataupun ilmu yaqini. Satu lagi ilmu nazari. Ilmu nazari ni ilmu yang mana? Ilmu mantik. Ilmu yang mana kita kena teliti, kena renung dulu. Dia panggil ilmu at-tartibil ulumul ma'lumat, untuk mengetahui ilmu yang kita tidak ada maklumat tentangnya. Jadi kita tertibkan perkara yang kita tahu
untuk kita mengetahui perkara yang kita tak tahu. Itu ilmu nazari. And contoh apa ilmu nazari? Dia kena kita ngaji mantik, dia ada surah kubra. Surah kubra. Contoh apa? Contoh contoh dia bagi sini apa? Okey. Dia kata kullu alami taghayyurun. Setiap alam itu berubah-ubah. Dan setiap yang berubah-ubah dia adalah hadis. Faham tak? Jadi dua ni kita tahu. Kita susunkan dua perkara yang kita tahu. Bila kita susun dua tadi, surah dengan gurau, dia akan mengeluarkan natijah benda yang kita tak tahu. Contohnya apa tadi? Contoh tadi, alam ini berubah-ubah. Kullu alamin mutaghayyirun. Setiap alam berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Dan setiap perkara yang berubah-ubah, dia adalah hadis. Maka natijah dia apa? Kazi, apa result dia? Setiap alam berubah-ubah. Dan setiap berubah-ubah itu adalah hadis. Maka natijah dia, maka alam ini adalah hadis. Jadi, kita asalnya kita tak tahu alam ini hadis ke tidak. Tapi dengan kita menyusunkan sughra dan kubra, menyusunkan dua perkara yang telah pun kita ketahui. Apa kita tahu? Alam ini berubah-ubah. Ini kita tahu, sughra. Kubra, dan setiap berubah-ubah itu adalah hadis. Ini kita tahu. Dengan kita susun dua perkara ini, keluarlah natijah dia bahawa alam ini hadis. Itu dipanggil ilmu nazari. Jadi, khabar mutawatir ini memberi faedah ilmu yaqini ataupun ilmu daruri. Dia tidak memberi faedah ilmu nazari. Kenapa setiap orang yang bila dengar khabar mutawatir ni dia telang, gok selalu. Dia hadang selalu, dia tak perlu nak susun-susun apa dah. Hadis ni lagu ni, letak surah, letak kubra, keluarkan natijah, tak perlu dah. Faham tak? Tinggal lagi berbalik kepada soalan Ustaz Mat lah ni. Di sisi jumhur ulama, mereka mengatakan khabar mutawatir itu adalah memberi faedah yaqini. Memberi faedah daruri, yaqini, badihi. Tiga boleh sebut. Itu di sisi jumhur. Di kalangan Asy'ariyah yang tak bersetuju perkara ini adalah Imamul Haramain, dan di kalangan Mu'tazilah adalah Abul Husaini Basri dan juga Ka'bi. Mazhab mereka hadis mutawatir memberi faedah nazari. Siapa? Di kalangan Asy'ariyah Imamul Haramain sendiri, dan di kalangan Mu'tazilah Abul Husain Basri dan juga Ka'bi. Mazhab Ka'bi. Ketiga-tiga mereka ini mengatakan ilmu hadis mutawatir memberi faedah nazari. Tapi tak ada orang ingkar dia memberi faedah apa? Faedah, maknanya mereka ni kata memberi juga faedah nazari, kena fikir juga. Tapi yang memberi faedah yaqini itu tak ada orang ingkar. Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali dia kata, Imam Ghazali pelik sikit, dia kata hadis mutawatir ini tidak memberi faedah badihi, tidak memberi faedah nazari. Tapi dia bain-bain, tengah-tengah. Dia beri faedah di antara daruri dan nazari. Itu kata Imam Ghazali. Dan Imam Amidi, dia tawakuf tentang perkara ini. Itu Ustaz Mat. Jadi jumhur ulama ni, tolak jumhur lah. Hadis mutawatir itu memberi faedah yakin. Malah jumhur kata, siapa yang menolak hadis mutawatir jatuh kufur. Seperti mana satu orang yang menolak Al-Quran kufur, begitu juga orang yang menolak hadis mutawatir akan jatuh kufur juga. Jangan main hadis mutawatir ni. Quran yang sampai kepada kita melalui jalan tawatur, tuan-tuan. Setiap zaman ada orang baca Quran begitu, ramai bawa Quran pada setiap zaman generasi sampai pada kita ni melalui jalan tawatur. Itu dia. Jadi saya ulang sekali lagi, ilmu daruri ataupun yaqini adalah ilmu yang mana insan idtirar, insan terpaksa menerimanya, tak mampu nak menolaknya. Seperti keadaan apa? Al-asma' fawquna, langit atas kepala kita. Boleh nak tolak? Tak langit tengah belah kiri kau langit bawah kaki kau tak boleh nak tolak. Itu ilmu badihi, terang-terang, daruri. Ilmu nazari pula, ilmu yang mana terhasil dengan ghar fikir, kena tenung, kena teliti dulu, baru terhasil ilmu tadi. Itu dia.
Ada orang baru nak masuk ke tu? Buka baris pilih sekejap. Sekejap. Okey. Baik. Boleh kita pergi lagi? Jadi petak. Habis makna apa tu? Nak tanya ke apa tu? Kita ingat tanya lepas ni. Bila Abi ngaji dulu, baru tanya Kalau tidak dia jadi ganggu. Abi sumber dulu, nanti ada persoalan, nanti tanya. Ngalah sekali. Jadi, wasani. Yang kedua, yakni mempunyai bilangan yang tertentu, tapi dia mafauqul isnain. Diriwayatkan lebih daripada 2 orang. Dia adalah awalul aqsamul ahad. Dia adalah jenis pertama daripada khabar ahad, iaitu hadis masyhur di sisi muhaddisin. Jadi hadis masyhur itu di sisi muhaddisin, kenapa dinamakan masyhur? Kerana li wuduhihi, disebabkan jelas. Siapa yang terima hadis ni akan jelaslah bagi dia. Itu dia. Jadi khabar masyhur ni tuan-tuan disebabkan wadih, disebabkan jelas, dia panggil khabar masyhur. Sebab itulah dia adalah jenis pertama khabar ahad masyhur. Contoh khabar masyhur adalah hadis yang masyhur, hadis yang sebut man salimal muslimina min lisani wa yadihi. Nah, tuan-tuan. Al-muslimu man salimal muslimuna. Orang Islam itu adalah orang yang mana selamat orang Islam lain daripada lidahnya, min lisani wa yadihi. Daripada lidah dia, daripada tangan dia. Hadis ini adalah hadis masyhur. Dan misal lain contoh al-ilmu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merampas ilmu ini sekaligus. Nak dengar? Tapi Allah Ta'ala menarik ilmu ini dengan cara mematikan ulama. Hadis itu juga adalah hadis masyhur. Sekarang apakah hubungan di antara hadis masyhur dan hadis mustafid? Hadis masyhur dan hadis mustafid. Maka di sisi a'imah usul, di sisi imam-imam usul, dia kata seperti mana khabar masyhur, begitu juga khabar mustafid. Dua-duanya mempunyai nisbat tasawi sama. Muradif. Seperti mana khabar masyhur itu mestilah lebih daripada 2, yakni 3 ke atas, lagi mana tak sampai tahap mutawatir. Begitu juga dengan hadis mustafid. Itu di sisi siapa? Ulama usul. Nombor 2, setengah ulama lain berpendapat bahawa khabar mustafid ni adalah khabar yang mana lebih daripada 2, yakni contoh 3 daripada awal sampai akhir, dia 3 je. Adapun masyhur ni, hadis masyhur pula, dia 3. Contoh generasi sahabat 3 orang. Masuk tabi'in dia jadi 7 orang. Masuk tabi'in jadi 12 orang. Masuk lepas tu dia jadi 3 balik. Dia iktibar pada 3. Tapi kalau mustafid tadi, kalau 3 direct sampai akhir. Dua-duanya adalah boleh dimaknakan dengan hadis masyhur dan hadis mustafid. Tapi setengah ulama beza macam tu. Kalau hadis mustafid, kalau 5 daripada awal, 5 direct. Walaupun payah nak jumpa lagu tu. Setengah ulama kata macam tu. Baik. Satu lagi tuan-tuan kena faham hadis masyhur ni. Orang kata hadis ni apa? Hadis masyhur. Tapi sebenarnya hadis itu masyhur alal alsinah dia panggil. Masyhur alal alsinah. Masyhur di lidah-lidah saja. Itu tak panggil masuk istilah. Yang kita mengaji ni masuk istilah. Masyhur istilah. Istilahi, dari segi istilahnya dia panggil hadis masyhur. Mana perawinya mestilah 3 ke atas. Setiap generasi mestilah 3 dan lebih. Dan paling kurang dia kena 3. Tak boleh turun daripada 3. Kalau lebih turun daripada 3, dia tak jadi masyhur. Dia jadi hadis aziz. Satu lagi dia panggil hadis masyhur alal alsinah. Tuan-tuan ingat take note. Masyhur di lidah-lidah saja. Mana di lidah-lidah orang hadis itu masyhur. Tapi kalau cek dari segi sanad, mungkin dia boleh jadi hadis sahih. Mungkin dia boleh jadi hadis hasan.
mungkin boleh jadi dhaif, dan tak terlaluan mungkin dia boleh jadi hadis maudhu'. Dia masyhur alal alsinah. Dan jenis-jenis masyhur alal alsinah ni ada banyaklah tadilah mengikut. Kenapa hadis tadi kita nak kata dia sahih tak sahih, dia diukur bukan dengan hadis aziz, dengan perawi ramai tak ramai apa semua. Dia diukur dengan ada 5 syarat. Nanti kita akan mengaji 5 syarat. Sebelum ni kita dah mengaji. Perawi itu mestilah adil, yang kedua mestilah dhabit, yang ketiga mestilah bersambungan hadis tadi, yang keempat tidak syadz, tidak ilal. Dia ukur situ. Dia tak ukur banyak mana perawi. Jadi kadang-kadang hadis masyhur ni juga, masyhur alal alsinah ni juga, kadang-kadang dia sahih. Seperti mana hadis man atal jum'ata falyaghtasil. Man atal jum'ata, barang siapa mendatangi hari Jumaat, bila datang hari Jumaat pada dia, falyaghtasil, hendaklah dia mandi pada hari Jumaat. Itu hadis masyhur alal alsinah, masyhur di lidah manusia, tapi dicek sanad dia ada yang sahih. Yang kedua hadis hasan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah faridah, fardu di atas setiap orang muslim. Ini masyhur alal alsinah, tapi dia hadis hasan. Yang kedua dhaif. Al-uznan min al-ra'si. 2 telinga ini termasuk daripada kepala. Al-uznan min al-ra'si. 2 telinga ni kalau kita mengaji fiqh, ada satu hadis masyhur, tapi hadis itu sebenarnya dhaif. Al-uznan min al-ra'si. 2 telinga ni termasuk daripada kepala. Jadi implikasinya apa kalau terima hadis ni? Kalau terima hadis ni, Hanafi dia ambil hadis ni, maka dia kata bila basuh muka, sekali air yang sama pergi ke telinga tu. Sebab apa? Al-uzna min ar-ra'si. Faham tak Ibrahim? 2 telinga ni masuk dalam kepala sendiri. 2 telinga ni masuk dalam takrif kepala. Sebab itulah mereka ambil dalam satu air, ambil sekali celup, basuh kepala, pergi. Kita nak basuh telinga, kena ambil air lain pula. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Sebab kita tak terima hadis ni. Hadis ni hadis dhaif. Tak tuan-tuan? Hadis ni selalu orang guna gangguan patriotik apa semua ni. Hubbul watani minal iman. Hadis ini kebanyakan ulama kata maudhu'. Hubbul watani minal iman. Cinta watan itu sebahagian daripada iman. Cinta negara sebahagian daripada iman. Tapi tuan-tuan, tetapi kalau cinta negara itu disebabkan negara itu negara Islam, ramai penduduk-penduduk Islam, ramai orang-orang mukmin, ada masjid, kita cinta negara tadi berdasarkan Islam, dia masuk sebahagian daripada iman. Tapi kalau saja-saja hubbul watan, cinta agama saja, minal iman, itu setengah, kebanyakan ulama kata itu hadis yang maudhu'. Kena berhatilah, kita kena buat dalam takrib dan apa, jangan masukkan hadis ini. Adapun hadis satu lagi, al-sultan zillullah fil ardi, kan, sultan itu adalah bayangan Allah di atas muka bumi. Itu hadis sahih, itu bukan hadis maudhu'. Hadis yang diterimalah, kalau tak sahih pun hasan, kena cek. Itu okey. Dan kemudian ada hadis yang masyhur di kalangan sarafiyin, ada hadis masyhur di kalangan usul, ada hadis masyhur di kalangan fuqaha. Hadis masyhur di kalangan fuqaha apa? Abghadul halal indallah at-talaq. Perkara yang halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak. Itu di sisi fiqhiyin. Yang masyhur di sisi ahli usul, rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan, dah diangkat daripada umat aku khata', kesalahan dan lupa dan sebagainya. Itu masyhur bil alsinah dipanggil. Masyhur dengan lidah-lidah saja. Nak tahu dia sahih tak, kena cek balik. Jadi setiap hadis yang masyhur bil alsinah itu tak semestinya sahih. Setiap yang masyhur itu tak semestinya sahih. Kerana sahih tak sahih kena cek dia punya sanad. Ada 5 syarat semuanya. Wasalis al-aziz. Dan yang ketiga, apa maksud yang ketiga? Yang perawi meriwayatkan dengan 2 orang. 2 orang. Dua orang sini mana paling kurang 2 orang pada setiap tabaqah, pada setiap generasi. Dalam setiap tabaqah itu paling kurang 2 orang. Walaupun pada tabaqah lain dia pergi 3, 5, 10 dan sebagainya, tak kisah. Tapi at least dalam setiap tabaqah tadi, tabaqah tabi'in, tabi'in, paling kurang dia kena ada 3. Jangan kurang daripada 2. Jangan kurang pada 2. Kalau kurang pada 2, dia tak jadi hadis aziz. Dia akan jadi hadis apa? Hadis gharib. Jadi hadis gharib. Walaysa syaitan li sahih khilafan liman za'amahu. Dan hadis aziz ni, dua orang perawi ni dalam setiap tabaqah ini tidaklah menjadi syarat bagi sahih. Kenapa syarat bagi sahih tak semesti 2? Syarat
nak jadi satu hadis itu hadis sahih, kita cek pada 5 tadi. Adilnya, dhabitnya, muttasil bersambung ke tidak, apa itu syadz ke tidak, dan ilal ke tidak. Tapi ada khilafan liman za'amahu, berkhilaf dengan orang yang menyangkanya. Siapa yang menyangkanya di sini? Yang menyangkanya di sini. Jadi kita pergi dulu. Hadis aziz ni di sisi jumhur ulama, dia bukanlah untuk menjadikan hadis itu hadis sahih, kan? Dia tak semestinya hadis itu mestilah aziz. Bila sebut hadis mestilah dua orang perawi, tak semesti. Malah kalau kita mengaji hadis pertama dalam Bukhari, innamal a'malu binniyat, itu dah menyaksikan kepada kita bahawa diriwayatkan daripada hadis gharib pun. Tuan-tuan, innamal a'malu binniyat tu Umar Khattab seorang je meriwayatkan hadis ni. Dan daripada Umar, siapa tak? Alqamah seorang jawab daripada Umar. Dan daripada Alqamah, Muhammad bin Ibrahim seorang saja meriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim. Dan daripada Muhammad bin Ibrahim, Yahya bin Sa'id seorang saja meriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim. Dan lepas Yahya bin Sa'id itu baru ramai. Di 5, di 10 dan banyak lepas tu. Faham tak tuan-tuan? Jadi dalam Sahih Bukhari pun hadis pertama itu pun datang dengan hadis gharib. Bagaimana kamu boleh letak hadis aziz itu sebagai syarat hadis sahih? Hadis pertama dan hadis terakhir juga. Hadis terakhir dalam Bukhari apa? Hadis itulah kalimatani habibatani ila rahman, kalimatani saqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah yang mana sangat berat di lidah, sangat berat di timbangan, sangat ringan di lidah, sangat dicintai Rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hadis itu juga Abu Hurairah seorang-seorang je meriwayatkannya. Daripada Abu Hurairah, siapa? Abu Umarah seorang-seorang meriwayatkan. Kemudian seorang-seorang meriwayatkan daripada dia. Jadi hadis awal Bukhari hingga hadis akhir Bukhari diriwayatkan oleh seorang perawi yang di mana disebut sebagai hadis gharib. Bagaimana kamu boleh meletakkan syarat hadis sahih itu? Untuk menjadikan hadis sahih itu adalah mesti apa kita panggil? Mesti hadis aziz, yakni dua perawi. Maka itu tak boleh kita telan benda ni. Malah Qadi Abu Bakar Ibn Arabi, dia pun syarah kitab Bukhari. Qadi Abu Bakar Ibn Arabi Al-Maliki, dia ada syarah kitab Bukhari. Dia kata syarat Bukhari mesti ada aziz. Bukan untuk mensyaratkan hadis sahih. Syarat Bukhari mesti ada aziz. Maka kita tolak pendapat dia. Tapi dalil dia lemah juga. Dia kata Umar meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat itu di atas mimbar. Bila Umar riwayatkan di atas mimbar, sudah tentu ramai yang mendengar dia. Dan ramai yang mendengar itu semua sukut, diam saja. Dan diamnya sahabat itu menandakan mereka pernah dengar sukut tadi daripada sahabat lain. Maknanya bukan Umar seorang-seorang dengar hari ini daripada Nabi SAW. Itu dalil dia. Kemah juga dia kata. Sebab tu Ibn Abu Bakar Arabi ni, dia kata untuk menjadikan satu hadis itu sahih dan dimuat masuk ke dalam kitab Al-Bukhari, mestilah hadis aziz. Begitu juga Al-Qamah, bukan dia kata ramai. Tapi jumhur jawab, diamnya sahabat-sahabat lain bila Hazrat Umar mendengarkan hadis innamal a'malu binniyat di atas mimbar itu bukan menandakan sahabat-sahabat lain pernah dengar daripada selain pada Umar. Mereka diam tu senyap. Kenapa? Kerana kesikohan Umar itu sendiri, kehebatan Umar itu sendiri. Mereka bila Umar cakap benda ni, semua terdiam. Ini bukan menunjukkan sahabat ni diam, makna aku dah dengar dah hari ni, sebab tu diam. Tak. Sahabat mereka hormat kepada Umar, kesikohan Umar, sebab itulah mereka diam. Itu dia. Itu Qadi Abu Bakar Ibn Arabi. Jadi ada tafrid ifrad di sana lah. Jadi ini bahas tak penting mana sangatlah tuan-tuan. Yang penting kalau riwayat dua, paling kurang dua, itu dipanggil hadis aziz. Kalau seorang-seorang yang meriwayatkan itu dipanggil hadis gharib. Kemudian gharib pula. Contoh hadis aziz tadi, khabar aziz tadi. Contoh hadis aziz apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladi wan nasi ajma'in. Hadis ni tuan-tuan. Pernah dengar kan tuan-tuan? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kamu
hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku menjadi orang yang paling dicintainya lebih daripada ayahnya, daripada anaknya, wan nasi ajmain, dan lebih daripada manusia keseluruhannya. Hadis ini adalah hadis aziz. Yang mana hadis ini dalam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan daripada Abu Hurairah dan juga Anas. Manakala dalam Muslim, Imam Muslim hanya meriwayatkan daripada jalan Anas saja. Warabi, dan yang keempat adalah gharib. Hadis gharib ini hadis yang mana berseorangan perawinya oleh syakhsun wahidun. Seorang perawi konek-konek, dia seorang saja meriwayatkan hadis ini. Itu dipanggil hadis gharib. Fi ayyil mawdi'in, di mana-mana tempat dia seorang saja. Macam tadilah hadis innamal a'malu binniyat lah. Daripada Umar dia seorang, Alqamah dia seorang, lepas tu Muhammad Ibrahim dia seorang, lepas tu Yahya bin Sa'id dia seorang. Lepas Yahya bin Sa'id baru banyak. Dia panggil hadis gharib. Itu dia. Kemudian hadis gharib, jadi tuan-tuan, nanti kita akan masuk dia pembahagian hadis gharib itu ada dua jenis. Satu gharib mutlak, satu gharib nasibi. Gharib mutlak, gharib nisbi, takrif dia kita akan pergi pada minggu depan. Selain daripada itu, pembahagian hadis gharib ini dia ada gharib sahih, ada gharib ghair sahih. Ada hadis gharib yang sahih seperti innamal a'malu binniyat tu. Dan hadis terakhir tu, kalimatani habibatani itu hadis gharib sahih. Ada juga hadis gharib ghair sahih. Sebab saya cakap awal-awal dulu, sahih tak sahih diukur bukan pada banyak perawi, tapi diukur kepada 5 syarat tu. Ada, tapi kebanyakan hadis gharib ini tak sahih. Kalau hadis seorang-seorang je perawi mari, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya tak sahih. Ada yang sahih seperti hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian dari segi pembahagiannya juga, dari segi apa? Dari segi sanad dan matan, ada dipanggil gharibus sanad wal matan. Gharibus sanad wal matan. Makna dari segi sanad pun dia gharib seorang-seorang. Dari segi matan pun dia macam gharib. Gharib di sini maksud dia macam asing, pelik sikit. Dia panggil gharibus sanad wal matan. Ada yang mana gharibus sanad dunal matan. Gharibus sanad, dari segi sanad dia seorang-seorang perawi saja, tapi matan ramai, begitu ramai sahabat yang menukilkan matan hadis tersebut. Sanad matan, ingat faham dah sanad matan kan? Sanad itu jalan perawi itu. Seorang perawi sampai Rasulullah, sampai Abu Hurairah, sampai Rasul, itu sanad. Selepas Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakaza wa hakaza, itu matan. Jadi gharibus pertama, gharibus sanad wal matan. Gharib dari segi sanad dan matan. Yang kedua, gharibus sanad dunal matan. Dari segi sanad dia gharib, seorang-seorang perawi, tapi matan dia bukan seorang sahabat. Ramai daripada jemaah sahabat yang meriwayatkan matan tersebut. Itu dipanggil gharibus sanad dunal matan. Satu lagi gharib masyhur. Pembahagian hadis gharib ni. Gharib masyhur ni seperti hadis innamal a'malu binniyat tadilah. Pada awal-awal sanad dia gharib, seorang. Tapi lepas tu baru dia masyhur. Itu juga boleh dipanggil gharib masyhur. Dia bukan gharib biasa, dia adalah gharib masyhur. Okey. Jadi warabi al-gharib, dan yang keempat adalah hadis gharib. Wa kulluha siwal awwali, dan kesemuanya. Yang ni hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib, kesemuanya. Siwal awwali, kecuali yang pertama. Siapa yang pertama? Adalah mutawatir. Kecuali yang hadis mutawatir itu dipanggil ahadun. Dipanggil khabar ahad, ataupun dia panggil ahadis ahad, akhbar ahad. Dan setiap satu daripadanya, yakni masyhur, yang mana aziz, dan yang mana dia panggil gharib, itu dipanggil khabar wahid. Tuan-tuan nak tengok dia punya, saya dah buat gambar rajah dia dalam kitab Bagi Mengenal Hadis, kalau boleh saya tunjukkan sini. Tuan doa lah, saya pun baru nak belajar, nak bentangkan. Saya tunjukkan contoh. Angkat tangan pula. Nak bentang kat mana ni? Ni bentang. Okey, tuan-tuan tengok. Nampak tangan saya ke tu? Tuan-tuan nampak tangan saya angkat tak? Nampak? Nampak.
Macam mana nak buang balik bawah tangan ni? Tersilap angkat tangan pula. Okey. Kita sekali lagi. Pergi kepada Chrome tab. Window. Nampak lagi tangan? Azwan? Tak nampak. Okey. Saya tunjuk dia punya pembahagian. Letak slow sikit. Slow lah benda ni. Okey, jap. Dia dah mula keluar tapi dia hanging sikit. Istighfar sambil-sambil. Azwan terutamanya masuk lambat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha. Saya nak belajar, nak share kepada tuan-tuan ni. Slow pula dia hanging. Aduh, very slowly. Istighfar dulu, selawat. Saya nak tunjuk pembahagian. Ada pembahagian di sisi Hanafi, ada pembahagian di sisi Syafi'i tentang iktibar hadis sampai kepada kita ni, dan dari segi bilangan perawi ni ada pembahagian-bahagian dia. Dia dah mula hang di sini. Astagfirullah. Ada tambah rem juga. Silap tekan tangan tadi, dia dah hang. Okey, sekejap dari segi Syafi'inya. Okey. Tukar laptop lain dah ni. 5 tahun dah tak ni. Ya. Belum keluar apa-apa hang banyak sangat ni. Azwan kena datang sini, kena buang dia punya sampah sarap ni. Salah hati. Dia hang betul. Nak tunjuk ni je. Jadi nanti saya tunjuk dalam grup lah. Boleh, bukan masalah apa, tak ni masalah dia hanging. Sekarang nak stop sharing pun dah tak boleh. Okay, tak apa. Baik tuan-tuan. Boleh naik apa tu? Kalau macam ni, macam mana nak buat kelas? Slow sangat. Baru dia nak. Nampak dia tengah loading, tuan-tuan nampak tak? Tadi Ustaz buka tu nampak Ustaz? Desktop tu. Sekejap, tengah loading. Data di Syafi'i PDF. Dr. Sab ada tak dalam ni? Dr. Akmal ada masuk ke? Kalau ada boleh jawab. Labbaik. Aduh, kacau betul lah. Okey, minggu lepas kita dah settle tentang apa? Tentang record. Kita dah berjaya, alhamdulillah, bifadlillah. Minggu ni kita baru nak explore tentang sharing slide. Tapi dia hanging. Saya dah tahu cara, cuma dia hanging sangat. Nak kena tutup balik. Nak tutup boleh tak nak? Aduh. Jadi yang keempat-empat tadi, selain daripada pertama, yakni hadis mutawatir, semua itu disebut khabar ahad ataupun ahadis ahad. Dan setiap satu daripadanya, yakni apa itu masyhur, aziz dan gharib, disebut khabar wahid. Wa fiha al-makbulu wal mardudu, kita sambung minggu depan lah. Boleh tuan-tuan? Cukup lah ini kita explore satu-satu. Hari ni pun banyak lah tu. Tuan-tuan dengar saya tak? Dengar. Malam lah tadi Ustaz Mak ada apa nak tanya, tapi saya jawab insyaAllah.
Saya nak tutup ni, saya tak nampak tuan-tuan nak tutup ni, tak boleh. Hak ni Maulana, hak terkait dengan terkait dengan ilmu yakin tu lah. Hadis mutawatir tu. Jumhur kata memberi ilmu yakin. Ada 2-3 ulama kata memberi ilmu nazari. Tapi mereka tak ingkar. Dan mana mereka kata itu bukan ilmu yakin lah. Dia tak memberi faedah ilmu yakin tapi memberi faedah ilmu nazari. Bagi mereka nak yakin kena nazar dulu lah. Mana dalam satu masa yang sama dia tak ingkar pun. Mana cuma cara nak yakin tu kena nazar dulu. Jadi maksud ambonya bila demo tak ingkar juga, tak beri faedah ijma' sukuti ke jumhur tu? Jumhur je lah, bukan ijma' lagi, jumhur lah. Jumhur ulama. Jumhur ulama muhaddithin. Jadi kita pergi jumhur lah. Kan? Ada mutawatir ni jumhur ulama muhaddithin. Kan? Dan juga jumhur ulama keseluruhannya lah. Tak ada orang ingkar hadis mutawatir ni. Quran sampai kepada kita jalan-jalan tawatur, bagaimana nak ingkar? Orang mengingkari mutawatir boleh jatuh kufur. Allah, duk main loading lagi. Baik. Okay. Baik. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi orang lain nak tanya? Azwan? Yang masuk lambat takut nak tanya awal-awal tadi? Tak ada Ustaz, tak ada Ustaz. Okey, tak ada. Orang lain? Saya pun nampak tuan-tuan. Orang lain ada nak tanya tak, Asrul? Saiful Amri? Pelajar-pelajar ada nak tanya apa? Kalau tak ada, kita boleh stop sharing dan saya akan upload dalam YouTube sebentar lagi insyaAllah. Okey, Ustaz? Boleh ya, Ustaz Ahmad? InsyaAllah. Malam ni kelas kedua, Ustaz Ahmad. Kita mula kelas kedua. Jadi beruntunglah. Lepas ni bila dah habis, suara tak kuat Maulana. Suara saya tak kuat ya. Suara tuan-tuan dengar saya suara okey? Sini okey. Okey kan? Main okey, keluang okey, paling jauh. Keluang tu paling jauh. InsyaAllah. Mungkin saya cakap slow sikit lah tadi, saya pun tak letih sikit. Lepas ni kita kuat sikit insyaAllah. Jadi mungkin lain di sana kot, tak elok orang lain dah semua okey ni. Jadi tak jumhur lah ni. Jumhur kata okey, seorang kata tak okey kan. Jadi sekarang ni orang ingkar jumhur tak kisah. Yang penting pendapat dia. 9 mufti kata okey, yang lain seorang dia kata okey, semua tak okey. Itu masalah kita sekarang. Jadi saya stop sharing.